don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Mak Adan tentang isu Muhyiddin kecewa ahli MPT tak ikut petua pemilihan, kata Wan Faizal. Saya baca dari sikit. Serangan yang bersatu mendakwa Muhyiddin Yassin amat sedih dan kecewa kerana beberapa ahli majlis tertinggi tidak menuruti petua Presiden Parti dan cuba menjelaskan plan kompromi yang dipersetujui sebelum ini. Mari kita dengar respon detail daripada Datuk Long Mak Adan. Dia akan letak komen macam biasa. Baru ini Wan Faizal nampak macam nak campur tangan isu pencalonan naik presiden. Cara dia bagi ucapan, saya tengok nak pilih pemimpin pertama elok, kedua pandai. Dia mengaku dia pandai. Aduh, sebab pandai sangat lah tu dia cadangkan supaya dicetak duit kan. Pandai sangat lah tu dia suruh kita kerajaan kan, basmi semua sekali hutang B40. Ini orang cakap pakai kepala lutut. Ini masalah dia. So bagaimana tu berkaitan dengan isu? Sebenarnya saya malah lah kalau nak campur urusan-urusan yang melibatkan parti bersatu ni kan. Parti Haru Biru ni tuan-tuan bak kata Muhyiddin parti yang dah tunggang langgang nak masuk longkang. Saya suka pinjam ayat Muhyiddin ni sedap kan. Tapi sebenarnya dia nak cuba gambarkan parti kita yang nak masuk longkang. Sebenarnya parti dia yang nak masuk longkang. Cakap je pandai bila nak uruskan parti, khususnya time pemilihan ni, macam-macam cara dia orang gunakan. Ialah untuk kekal berpengaruh. Saya ada juga terbaca satu artikel mengenai isu ni, khususnya mengenai pertandingan naik presiden bersatu. Kalau tak silap saya, Wan Ahmad Faisal ataupun Derjagon mahu push naik presiden bersatu ni tidak dipertandingkan. Dia nak bos dia Peja menang lah. Tuan-tuan rasa sebab apa Wan Ahmad Faisal ni sibuk sangat dengan pos naik presiden bersatu ni, sedangkan dia sendiri hanya bertanding pos Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Sebenarnya tindakan Wan Ahmad Faisal ni tuan-tuan tak pelik. Ini merupakan salah satu skill mencari nyawa dalam bersatu. Jadi untuk sambung nyawa dalam politik bersatu, Wan Ahmad Faisal harus menangkap, harus memastikan calon favourite dia Faizal Azumu ataupun Peja ni boleh menang kan. So selepas Mak Jagon tahu nama dia sudah mula terhakis daripada radar politik pemimpin bersatu, dia terpaksalah lakukan gerakan untuk menangkan Faizal Azumu. Kalau orang lain yang menang, alamat terkuburlah politik dia sekali kan. Sekarang kalau tak silap saudara, ada 6 orang yang akan bertanding jawatan naib presiden. Pertama, Peja. Nombor 2, Razi Jidin, geng yang kuat memekak dalam parlimen ni. Nombor 3, Ronald Kiandi. Nombor 4, Aziz Zainal. Siapa Aziz Zainal Razali ni? Saya pun tak kenal tuan-tuan. Razali Idris pun ada hati juga nak jadi naib presiden. Dan kemudian Muhammad Rafiq. Ini bukan Muhammad Rafiq Tangga Batu. Ini lawyer. Ini Selangor. Bukan lawyer tu. Bukan lawyer Mahdi. Okay. Tak tahulah. Ini 2-3 orang ni macam tak ada harapan. So buat Wan Ahmad Faisal, hadaplah pertandingan ni secara gentleman dan raikanlah demokrasi. Dalam parlimen bukan main. Pejuang isu demokrasi lah, integriti lah kan. Bila pemilihan bersatu, minta orang kompromi. Demokrasi dilepas ke laut. Biarlah ada pertandingan tu. Kalau semua tak bertanding kan, UMNO pun presiden dengan timbalannya tak bertanding. Ini dengan naik presiden pun kau tak nak bagi bertanding, jadahnya kan. Okey, soalan lain. Datuk minta ulas sedikit secara ringkas mengenai Malaysia menjadi pengurusi ASEAN baru-baru ini. Malaysia tuan-tuan secara rasmi menjadi pengurusi ASEAN. Baru-baru ni di Vientiane, di Laos secara rasmi PM telah menerima penyerahan jawatan pengurusi ASEAN kepada Malaysia
sebagai tanda berakhirnya sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta mesyuarat yang berkaitan dengannya. Kalau kita lihat majlis penutupan itu melambangkan perpindahan kepimpinan blok serantau itu, membuka laluan untuk Malaysia menerajui ASEAN pada 2025. Seingat saya lah, dalam ucapan penutup Perdana Menteri Laos Mr. Sonic Sipihandon beliau menyampaikan penghargaan kepada para delegasi atas kerjasama dan sokongan mereka sepanjang Laos menjadi pengurusi ASEAN, sebelum secara rasminya menyerahkan baton pengurusi ASEAN kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dalam ucapan beliau pula menegaskan komitmen Malaysia untuk mendukung nilai teras dan keutamaan ASEAN, sambil menekankan bahawa di bawah kepimpinan Malaysia, ASEAN akan terus teguh mengekalkan Asia Tenggara sebagai sebuah rantau yang aman, stabil dan makmur, insyaAllah. Perdana Menteri juga menegaskan ASEAN akan tetap tegas dalam melindungi Asia Tenggara sebagai zon keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Perdana Menteri juga menekankan semangat konsensus akan terus dikekalkan dalam kalangan negara anggota dan pada tahun 2025 akan menjadi bab penting untuk ASEAN penuh dengan makna dan potensi. Kalau tak silap saya, tahun 2025 merupakan ulang tahun ke-10 penubuhan komuniti ASEAN, di mana ia dilihat sebagai satu pencapaian penting bagi rantau ini. Selain itu juga, Malaysia juga tuan-tuan akan menerajui pengenalan visi komuniti ASEAN 2045 yang menggariskan hala tuju masa depan bersama blok itu untuk 2 dekad yang akan datang. Apa yang menarik, Perdana Menteri juga turut menekankan kepentingan penyertaan Timor Leste dalam blok ASEAN dengan menyatakan bahawa keanggotaan Timor Leste bukan saja akan meningkatkan potensi ekonomi ASEAN tetapi juga menyumbang kepada merealisasikan wawasan jangka panjang ASEAN. Perdana Menteri turut melancarkan tema untuk kepengurusian Malaysia, iaitu keterangkuman dan kemampanan. Keterangkuman dan kemampanan. Dan tema ini mencerminkan hasrat negara untuk menjadikan kemajuan bersama dan kesan yang berkekalan, insya-Allah. Kita saya baca detail lagi. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad mempersoalkan mengapa mereka berbuat demikian walaupun bersetuju dengan rancangan itu, menyifatkan ia tidak bertanggungjawab. Ini tindakan tidak bertanggungjawab kerana keputusan yang telah dibuat secara kolektif. Bagi yang mencabar jawatan Presiden tetapi tidak berada dalam pimpinan, saya rasa boleh diterima. Tuan-tuan, itu menyokong kajian apa pada Dapat Makna Ibrahim. Assalamualaikum.